Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi. Dan kali ini cikgu akan membawakan tajuk geometri koordinat, soalan-soalan yang keluar dalam kertas 1. Okey, contoh yang pertama ialah soalan SPM tahun 2012 yang mana membawa 4 markah. Okey, soalannya diberi koordinat A dengan koordinat B, iaitu A negatif 13, B 15,7. Soalannya ialah cari titik tengah AB. Jadi untuk titik tengah AB, cara penyelesaiannya ialah kita tambahkan X-nya, X tambahkan dengan X, negatif 1 tambah dengan 15. Oleh kerana dia titik tengah, kita bahagikan 2. Kemudian yang Y, kita tambahkan dengan Y. 3 tambah dengan 7. Kemudian bagi 2 untuk mendapatkan titik tengah. Jadi kita dapati di sini jawapannya ialah 15 tolak 1 ialah 14 bahagi 2 ialah 7. Dan ini 7 tambah 3, 10. 10 bahagi 2 ialah 5. Jadi koordinat titik tengah AB ialah 7, 5. Jadi saya tandakan ya dekat sini. Okey, ini AB lebih kurang di sini ialah koordinat titik tengahnya iaitu 7, 5. Okey, soalannya yang kedua ialah cari persamaan pembahagi 2 sama serenjang AB. Okey, pembahagi 2. Maksudnya dia bahagikan 2 garis AB. Ini garis AB dia bahagikan 2 sama panjang. Ini sama panjang macam ni. Jadi maksudnya persamaan itu dia melalui koordinat 7, 5. Dan dia berserenjang dengan AB. Jadi kalau saya lukiskan dekat sini, garisnya ialah satu garis yang melalui titik tengah AB dan berserenjang. Okey. Lebih kurang macam tu. Dia membuat sudut 90 darjah. Jadi yang dia suruh cari persamaan ini ialah persamaan garis yang biru ini. Okey, satu persamaan yang mana garisnya berserenjang dengan AB dan melalui koordinat 7, 5. Jadi untuk menyelesaikan soalan B, jadi kita bila nak mencari persamaan, dia melibatkan Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi dia melibatkan kecerunan. Kecerunan dekat sini ialah kecerunan garis yang biru. Okey, tapi garis yang biru ini kita cuma tahu dia melalui koordinat 7, 5. Jadi bila berkaitan dengan perkataan serenjang, dia berkaitan dengan AB. Kita kena cari kecerunan garis AB. Okey, garis AB. Dapatkan kecerunannya, katalah kecerunan garis AB ini kecerunannya M1. Jadi yang kita nak cari persamaan membahagi 2 sama seranjang ini sebelah sini ialah kecerunannya katalah M2. Jadi kalau dia berserenjang bermaksud M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Ini dia punya formula dia bila dia berserenjang. Jadi kita kena cari dulu yang M1. M1 ialah iaitu yang kecerunan garis AB. Kecerunan AB adalah sama dengan, okey, formula untuk mencari kecerunan ialah sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi kita boleh pilih mana-mana satu. Kalau saya pilih ini sebagai X2, Y2, yang ini X1, Y1. Boleh saja tukar. Kalau ini X2, Y2, ini X1, Y1 pun boleh. Jadi untuk cari kecerunannya ialah kecerunan AB sama dengan Y2 tolak Y1. Jadi Y2 nya ialah 7 tolak dengan 3.
bahagi nilai X-nya kita tolakkan. 15 tolak dengan negatif 1. Jadi kita dapat di sini 4 bahagi dengan 15 tambah 1 ialah 16 dan kecerunan AB ialah 1/4. Okey, 1/4. Jadi kita dah dapat kecerunan ini, maka bolehlah kita cari kecerunan yang biru iaitu M2. Maka M2 adalah sama dengan, okey, kalau M1 ni cikgu pindahkan ke sini dia jadi bahagi. Jadi negatif 1 bahagi dengan 1/4. Okey, ataupun kita kata M2-nya ialah negatif 1, kita jadikan darab. Bila bahagi 1/4, kalau darab 4/1. Jadi ini kalau didarabkan, kita akan dapat dia sama dengan negatif 4. Kita tuliskan semula, bila kita dah tahu kecerunan, kita tuliskan semula persamaannya yang ini. Gantikan, masukkan kecerunan. Y sama dengan negatif 4X tambah C. Okey, jadi ada masalah di sini sebab C-nya tak tahu lagi. Jadi bila C tak tahu dan kita nak cari, kita masukkan koordinat yang dilalui oleh persamaan pembahagi dua sama serenjang, iaitu garis ini, dan dia melalui koordinat 75. Okey, kita tak boleh masukkan koordinat A dengan B ya, sebab dia tidak dilalui oleh garisan yang biru. Garis biru hanya melalui koordinat 75. Jadi bermaksud X-nya 7, Y-nya 5. Jadi saya masukkan dalam ini. Jadi Y-nya ialah 5 sama dengan negatif 4. X-nya ialah 7 tambah C. Okey, maka C adalah sama dengan 5. Okey, 5 tambah dengan, sebab ini pindahkan ke sini. Okey, 5 tambah dengan 7 darab 4 ialah 28. Okey, jadi 5 tambah dengan 28 ialah 33. Maka persamaannya ialah, jawapannya yang diminta, persamaan pembahagi dua sama serenjang AB ialah Y sama dengan negatif 4X tambah C, iaitu C-nya ialah 33. Jadi inilah jawapan untuk soalan B. Soalan yang seterusnya ialah soalan SPM tahun 2010 yang juga membawa, ini kucing saya. Pandang sikit. Pandang sikit. Itu kucing saya. Okey, dia temankan saya hari ni. Okey. Soalannya ialah suatu garis lurus melalui koordinat A negatif 2, negatif 5 dan B 6, 7. Okey. Soalannya ialah diberi koordinat C iaitu H 10 terletak di atas garis lurus AB. Cari nilai H. Okey, jadi di sini diberi garis lurus AB dan diberi koordinat C terletak atas garis lurus AB. Jadi dia sebut dekat sini ada garis lurus AB. Jadi kita kena cari dulu persamaan garis lurus AB. Jadi untuk cari persamaan garis lurus AB, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi di sini saya cuma menggunakan Y sama dengan M sama C sahaja. Okey, jadi kita kena cari kecerunan dulu. Kecerunannya adalah sama dengan
Okey, sama menggunakan formula ini juga. Jadi ini katalah X1, Y1, ini X2, Y2. Jadi kecerunannya ialah Y2 tolak Y1, 7 tolak dengan negatif 5 bahagi dengan 6, X2 tolak X1, 6 tolak dengan negatif 2. Jadi saya dapat kecerunannya ialah 7 tambah 5 ialah 12 bahagi dengan 8. Dan kita permudahkannya menjadi ini boleh bahagi dengan 4, bermaksud di sini 4 kali 3, 4 darab 2. Jadi kecerunan kita ialah 3/2. Jadi saya masukkan dekat sini pada M ini. Jadi persamaannya dah pun menjadi Y sama dengan 3/2X tambah C. Jadi untuk cari C, saya boleh masukkan mana-mana koordinat. Masukkan koordinat A ataupun koordinat B. Katalah saya masukkan koordinat B. Okey. Jadi saya gantikan ke dalamnya, iaitu X-nya ialah 6, Y-nya ialah 7. Jadi Y-nya 7. Saya gantikan sini 7 sama dengan 3/2. X-nya ialah 6 tambah C. Maka ini potong 2 ke 1, 2 kali 3. Jadi nilai C kita ialah 7. Ini 3 darab 3, 9. Pindah sini, tolak 9. Maka C adalah sama dengan negatif 2. Maka jawapannya ialah, yang ini tadi, tulis semula Y sama dengan 3/2 X tambah C, dan C-nya ialah negatif 2. Ini kita baru dapat persamaan garis lurus AB. Bagaimana kita nak tunjukkan yang C ini terletak di atas garis lurus AB? Okey. Untuk menunjukkan dia terletak atas garis lurus AB ini ialah kita masukkan saja dalam persamaan ini dengan nilai X-nya ialah H dan Y-nya ialah 10. Jadi sekarang saya gantikan semula dalam persamaan ini, iaitu Y-nya 10 sama dengan 3/2, X-nya ialah H tolak 2. Maka ini kalau kita tak nak tengok ada pecahan, saya darabkan semua sekali dengan 2. Okey, dia akan jadi dekat sini 10 ialah 20 tolak dengan 3/2 H darab 2, bukan tolak, sama dengan 3/2 H darab 2 ialah 3H tolak 4. Okey, maka 3H adalah sama dengan 20 tolak dengan, pindah ke sini jadi tambah 20 tambah 4 ialah 24. Maka oleh kerana kita nak cari H, jadikan H sebagai tajuk, tulis di depan. Maka H sama dengan 24 bahagi dengan 3 ialah 8. Jadi kita dah dapat nilai H. Okey, jadi ingat kalau dia kata terletak atas garis, kita masukkan saja koordinat itu ke dalam persamaan. Okey, jadi kita dapat nilai H-nya ialah 8. Dan ingat, bila nak cari nilai H, letak H itu sebagai tajuk. Okey, di sini dia menyatakan bahawa titik D membahagikan tembaran garis AB dalam nisbah 1/3. Okey, iaitu ini soalan B-nya. Dia minta kita cari koordinat D. Okey, jadi kalau kita tengok di sini dalam ayat ini ialah diberi ada satu garis AB. Saya buat saja sebagai contoh kat sini. Okey, ini katalah garis AB. Okey,
Kemudian diberi A-nya dekat situ ialah negatif 2, negatif 5 dan B-nya ialah 6, 7. Okey, kemudian disebutkan dalam soalan iaitu titik D membahagikan garis lurus AB dengan nisbah ini. Okey, jadi D berada di antara A dengan B ini. Tak tahulah kat mana, kat sini ke, tapi kita boleh buat kalau D berada di antara sini, cuba kita buat macam ni. AD nisbah DB adalah sama dengan 1 nisbah 3. Bermaksud AD-nya ialah 1 dan DB ialah 3. Jadi AD lebih pendek. Jadi AD, D tu berhampiran dengan A lah. Jadi di sini koordinat D. Okey. AD sini ialah 1 dan DB ialah 3. Okey. Jadi di sini cara untuk mencari koordinat D ialah kita buat okey, kalau ada yang ingat lagi, saya pernah sebutkan dalam siri-siri yang sebelum ini, iaitu saya gunakan kaedah macam ni. Okey, saya buat macam ni, kemudian saya buat petak macam ni. Kemudian yang sebelah sini saya tuliskan ialah hasil tambah nisbahnya. 1 tambah dengan 3 ialah 4. Jadi saya tulis di sini 4. Kemudian, cara nak mendapatkan koordinat D ialah, okey, ini ada 1, kita ingat ini, DLS. Okey, DLS, divisor of line segment. Ataupun, kita, untuk memudahkan kita ingat, dia jadi dilihat sebelah. Okey, dilihat sebelah. Okey, apa maksudnya dilihat sebelah ni? Apa maksud ini? Okey, contohnya dekat sini, 1 dilihat sebelah. Okey, 1 darab dengan 6, tulis di sini 6. 1 darab dengan 7, tulis sini 7. Okey, kemudian satu lagi, yang 3 ni pula dilihat sebelah. Lihat sebelah sini. 3, tengok sini. Jadi 3 darab dengan negatif 2, tulis bawah sini, negatif 6. 3 darab dengan negatif 5 ialah negatif 15. Okey, koordinat D kita akan boleh dapat di sini. Koordinat D ialah, okey, kita tambahkan yang ini akan mewakili X-nya, yang ini akan mewakili Y-nya. Ini X, ini Y. Okey, 6 tambah dengan negatif 6 ialah 0. So, sini 0. Okey, kemudian yang ini pun kita tambahkan. 7 tambah dengan negatif 15 ialah 8. Okey, 8. Kita dapat negatif 8. Okey, ini belum koordinat D lagi. Kita kena bahagi dengan dia punya nisbah ini. Bahagi 4, bahagi 4. Jadi, ini akan menjadi koordinat D. Maka, saya tulis semula di sini. Apa dia koordinat D-nya? Koordinat D ialah 0 bahagi 4 ialah 0. Dan negatif 8 bagi 4 ialah negatif 2. Okey, jadi selesailah sudah. Saya tunjukkan bagaimana menjawab soalan SPM berkaitan dengan geometri koordinat kertas 1, soalan tahun 2012 dan 2010. Kedua-duanya membawa 4 markah. Okey, saya harap anda semua dapat faham dan jangan lupa untuk like dan subscribe.